Ya Allah, 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 Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan Kuasa Surau yang saya kasihi dan saya muliakan, iaitu Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-Haji, Hajah-Hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya terus doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang dan juga diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mana diizinkan oleh Allah dapat lagi bertemu tuan-tuan, dapat lagi bertemu dalam majlis ilmu, di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dipanjangkan usia kita, masih lagi diberikan masa ruang yang ada ini untuk kita sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat lagi bertemu, dapat lagi solat maghrib secara berjamaah, dapat duduk sebentar dalam rumah Allah. Bagaimana menghadiri taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu nikmat yang cukup besar. Dan kita patut kata syukur alhamdulillah kerana Allah masih lagi memilih kita untuk kita sama-sama hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, untuk kitab yang pertama, iaitu di antara amalan-amalan orang yang soleh, amalan yang boleh kita buat, amalan yang boleh kita laksanakan. Sebab tu tuan-tuan, setiap perkara yang kita buat, setiap perkara amalan yang kita buat, kita nak tahu apa dia fadilat dia, apa dia kelebihan dia. Bila mana kita tahu keadaan apa fadilat dia, apa kelebihan dia, baru kita seronok nak beramal. Jadi untuk kita yang pertama ni tuan-tuan, salah satunya amalan yang mana amalan yang boleh memelihara diri daripada gangguan makhluk. Ni makhluk ni kena ingat tuan-tuan, bukan hanya makhluk jin, syaitan dan iblis semata-mata, sama juga makhluk ni manusia pun makhluk. Ada tak gangguan sesama makhluk? Ada tuan-tuan.
Ada orang suka kacau kita, ada orang suka fitnah kita, itu adalah gangguan makhluk, iaitu namanya manusia. Kalau makhluk gangguan jin iblis ni pun salah satu juga gangguan, tapi itu daripada perkara yang kita tak nampak, benda yang gaib. Maka tuan-tuan, satu amalan yang boleh kita buat, selain kuliah-kuliah yang lepas kita telah berbicarakan tentang kelebihan dan fadilat ayatul kursi, tapi pada malam ini kita tengok tuan-tuan satu amalan yang boleh memelihara diri daripada gangguan makhluk, iaitu mana selepas solat fardu, sebelum bangun daripada tempat duduk, duduklah dengan tenang dan bacalah. Maksudnya setelah habis kita solat fardu tuan-tuan, selepas kita berdoa, kita berzikir dan berdoa, maka tuan-tuan kita buat satu amalan sebagaimana kita nak pendinding diri kita, iaitu membacanya surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu surah Al-Ikhlas, baca sebanyak 11 kali. Maka bila mana dah selesai dah bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka kemudiannya bacalah 46 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca sebanyak 46 kali. Maka cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kita bila mana kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, maksudnya apa? Kita berserahnya kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita tuan-tuan. Maka bila mana kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni, baca sebanyak 46 kali ataupun lebih, tidak ada masalah. Ni kita tuan-tuan letak sungguh-sungguh diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak keluar rumah tadi pun kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku berserah pada, tawakal pada Allah. Keluar pada rumah tu baca dah. Sebab apa? Kita berserah diri pada Allah. Allah yang mengaturkan perjalanan. Saya daripada Petaling Jaya nak main sini tuan-tuan, Allah aturkan naik atas highway, bawa motor pula. Alhamdulillah Allah izinkan sampai depan ni tuan-tuan. Kalau mana Allah tak izinkan, Allah boleh uji kita tak? Allah boleh uji kita dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang mungkin motor tayar pancit, itu semua ujian Allah. Kadang-kadang jam, traffic jam. Tadi saya main traffic jam, walaupun naik motor pun traffic jam, kita pun naik takut tuan-tuan. Sebab apa? Suasana dah mula gelap. Orang pakat balik, nak balik rumah masing-masing, semua bekerja-kerja tuan-tuan. Kita naik motor lama, dia jadi slow sikit. Naik atas highway rasa macam dah laju dah, tapi ada orang lebih laju daripada kita tuan-tuan. Tapi ni nak katanya, semua tu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang mengizinkan kita melakukan semuanya tuan-tuan. Apa perkara yang kita buat tuan-tuan, semua adalah keizinan Allah. Tuan-tuan dapat datang berjemaah sini pun alhamdulillah, semua Allah izin. Malam ni pun alhamdulillah ada imam yang terbaik tuan-tuan, syukur pada Allah. Maksudnya tuan-tuan, semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amalan ni tuan-tuan bolehlah kita buat tuan-tuan. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka dizikirkan hasbunallahu wa ni'mal wakil 46 kali ataupun lebih pun tidak ada masalah. Boleh jadikan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni zikir harian kita tuan-tuan. Ini kelebihan dia ni cukup besar. Sebab apa? Kita letaknya Allah ni tuan-tuan sebagai pelindung kepada kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi inilah amalan yang boleh kita buat. Jadi ambil iktibar tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan jadikan amalan dan sampaikan juga pada anak beranak kita semua di rumah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung tuan-tuan dalam kitab Nota Ajar Seorang Mukmin, yang mana kita masih lagi membicarakan tuan-tuan tentang bagaimana persediaan kita nak menghadap dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita telah lihat beberapa dah perkara tuan-tuan tentang bagaimana mudahnya mencabut nyawa orang yang beriman. Orang yang beriman tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan arahan kepada malaikat maut untuk cabut nyawa. Betapa mudahnya tuan-tuan orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Tuan-tuan lah yang datang ni. Orang yang beriman ni dia akan hadir solat berjemaah. Orang yang beriman ni dia sanggup duduk sebentar untuk dengar kuliah. Inilah orang yang beriman.
Kalau orang yang tak ada iman, tuan-tuan, dia tak main solat berjemaah. Kalau orang yang tak ada iman, tuan-tuan, dia tak duduk ni balik ilmu ni buat habis masa. Dek balik pergi tengok tuan-tuan berita TV3. Tapi kita ni ada iman, Allah berikan kita iman, tuan-tuan. Alhamdulillah ada hidayah yang Allah bagi. Tuan-tuan boleh duduk sebentar. Nak dengar kuliah, tuan-tuan, bukan lama sekali habis ni. Lalu insya pun dah awal dah, tuan-tuan. Maka pada malam ni kita sambung, tuan-tuan. Kita nak tengok bagaimana, tuan-tuan, sakaratul maut bagi orang yang zalim. Ni tuan-tuan, itu tengok orang yang beriman. Ni kita tengok pula bagaimana saat mana sakaratul maut ini, tuan-tuan, di akhir-akhir nyawanya bagi orang yang zalim, orang yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana saat dia, tuan-tuan. Dan ada pun orang kafir di saat mereka dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahannya duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain yang kasar. Bagi berbeza, bagi orang yang beriman akan diturunkan malaikat untuk mencabut nyawa. Bagi orang beriman ini datang dengan wajah berseri-seri. Kita dah tengok dah sebelum ni, tuan-tuan. Kita nak mati, kita dia orang beriman, main malaikat ni muka berseri dengan pakaian ni, tuan-tuan, putih. Muka pun, tuan-tuan, berseri. Maka datang dalam bentuk yang lemah lembut dengan bawa pula kain yang terindah daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza bagi orang yang zalim ataupun dinamakan orang kafir, maka bila mana sampainya saat sakaratul maut, maka hadirlah malaikat, tuan-tuan, dalam keadaan yang cukup menggerunkan. Dalam mana, tuan-tuan, datang dengan berwajah hitam. Bila sebut berwajah hitam ni, tuan-tuan, menggerikan, menakutkan. Maka dibawanya, tuan-tuan, kain yang kasar. Dia bawa mai kain yang kasar, tuan-tuan. Sebab apa? Nak bubuh roh ni, tuan-tuan. Roh orang yang zalim, roh orang yang kafir ni, tuan-tuan, nak bubuh dalam kain yang kasar. Ni kita tak dapat nak dibayangkan, tuan-tuan. Tapi nak katanya, bila mana kain yang kasar ni, sakit tak? Sakit lah. Berbeza dengan orang yang beriman, alhamdulillah, kain daripada syurga buat turun dengan kain yang penuh lemah lembut. Datang pula malaikat berwajah berseri-seri. Sebab apa? Nak sambut roh orang yang beriman. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dengar ni, Allah, moga-moga kita tergolong dalam orang yang beriman, tuan-tuan. Datang malaikat maut bertemu di hadapan muka kita, duduk depan wajah kita, tuan-tuan. Moga-moga datang muka berseri-seri. Orang kata dia main ni macam tetamu datang, muka dengan senyum lah, tuan-tuan. Orang kata bila tetamu main rumah kita ada senyum, tuan-tuan. Sedap tak? Sedap, tuan-tuan. Datang relax, kita pun tak takut. Tapi kalau mana main, tuan-tuan, sergah depan muka kita, dengan muka, tuan-tuan, dengan hitamnya, dengan pakaian, tuan-tuan, dengan serba hitam, buat main kain yang kasar, Allahu Akbar. Takut tak, tuan-tuan? Takut. Tapi nak katanya inilah balasan bagi orang yang kafir ataupun orang yang zalim, tuan-tuan. Lalu mana mereka ini duduklah di sekelilingnya, saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, wahai roh yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka roh orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Bila mana sampai, tuan-tuan, malaikat ni turun, duduk di hujung kepala. Bila mana orang yang beriman, malaikat akan turun kat mana? Dia turun duduk kat kaki. Beza tak? Beza. Duduk, tuan-tuan, di hujung kepala. Maka, tuan-tuan, menjeritlah malaikat ni kepada roh tadi, wahai roh, wahai roh yang hina, keluarlah engkau daripada jasad ini. Maka roh orang yang zalim ni, roh orang kafir ni, orang kata apa? Kelang kabut, orang kata. Bila sergah badan malaikat, sergah ada, tuan-tuan, kelang kabut ni, tubuh badan ni berkeliaran lari dalam ni. Kalau orang beriman dan datang malaikat yang penuh lemah lembut, wahai roh, keluarlah engkau daripada jasad ini. Maka semua, tuan-tuan, akan terus berkumpul, tuan-tuan, di satu tempat. Berbeza dengan orang yang kafir,
maka dia akan jadi takut, dia akan mengelutar, maka roh dia ni berkecelaru dalam tubuh badan dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, berlaku bagi orang yang zalim, tuan-tuan. Makanya malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa. Maka bila berkeliaran macam tu, tuan-tuan, roh ni dia tak mau keluar. Orang yang zalim, orang yang kafir, tuan-tuan, roh ni walaupun disuruh keluar, dia tak mau keluar, maka dia berkeliaran. Maka terpaksalah cabut nyawa cara paksaan. Bila paksaan, tuan-tuan, fahamlah kalau benda yang paksa. Hang tak mau keluar, aku tarik hang boleh keluar. Bila paksa sakit dah, tuan-tuan, sakit. Tapi kalau orang beriman, wahai roh, keluarlah engkau daripada jasad ini. Semua tuan-tuan akan berkumpul, tuan-tuan, duduk diam ya. Maka barulah malaikat akan masuk ujung kaki, maka ditarik, tuan-tuan, peringkat demi peringkat. Ni bagi orang yang beriman. Sebab tu kita dah tengok dah, tuan-tuan, kuliah-kuliah yang lepas dah tarik, tuan-tuan, daripada hujung kaki, peringkat yang pertama sampai lutut dulu. Sakit tak? Tetap sakit. Maka putuslah urat-urat di tubuh badan kita, maka kita akan nampak tubuh kita ni akan berubah warna. Kata para ulama, maka akan berubah ni. Kulit kita ni, tuan-tuan, akan berubah seperti mana tanah liat, sebab kita berasal daripada tanah. Ya, kita duk tengok, tuan-tuan, mak kita meninggal, ayah kita meninggal, saudara mak kita meninggal, kita duk tengok, tuan-tuan, sahabat handa kita meninggal, kita tengok wajah mereka berubah tak? Berubah. Kulit pun akan berubah pucat, tuan-tuan. Sebab apa? Putusnya urat-urat di dalam tubuh badan, maka, tuan-tuan, tiada lagi aliran darah dalam tubuh badan. Maka bila mana tiada aliran darah dalam tubuh badan, maka, tuan-tuan, kita tengok kaki pun mula pucat. Sebab apa? Dia akan mula jadi sejuk, tuan-tuan. Ini saya bercerita per tuan-tuan, saya berhadapan dengan ayah saya sendiri, tuan-tuan, dalam keadaan nazak. Nampak, tuan-tuan, pegang kaki, Allah Akbar, dah mula sejuk dah. Pegang tangan pun dah tak ni dah, tuan-tuan, pakai oksigen. Tunggu masa doktor nak cabut dia, tuan-tuan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, roh ni dikeluarkan oleh malaikat sebelum dicabutnya oksigen. Ni, tuan-tuan, lega tak? Lega. Sebab apa? Bila dicabutnya oksigen, maka menjadi paksaan. Tapi bila mana tengah pakai oksigen, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang dirancangkan nak buka oksigen, tuan-tuan, maka ni, tuan-tuan, sebelum rancangan manusia, Allah rancang lebih baik, tuan-tuan. Seronok dah saya. Saya lah orang yang paling seronok. Sebab apa? Saya sempat berhadapan dengan ayah saya, tuan-tuan, 2 jam sebelum dia meninggal dunia. Saya balik, maka, tuan-tuan, dapat panggilan 2 jam selepas tu, kata ayah saya dah tak ada dah. Puas hati tak? Puas hati, tuan-tuan. Pelik ustaz ni, bapak meninggal boleh puas hati. Sebab apa puas hati? Sebab saya sempat, tuan-tuan, buat apa saja untuk kebaikan dia. Berdoa untuk dia, baca Yasin untuk dia, baca surah Ar-Ra'd, tuan-tuan, bagi orang yang nazak. Orang yang nazak, tuan-tuan, baca surah Ar-Ra'd 1 kali pun tak apa dah. Yakin sungguh-sungguh nak minta apa, Allah permudahkan. Pegang kepala ayah kita, sebut, panggil nama dia, sebut abah, kalau abah panggil ayah, panggil ayah. Saya redha kalau mana Allah nak ambil. Pergilah abah dengan cara yang baik. Ambil air Yasin yang kita bacakan, bubuh di bibir dia, letak di dada dia, basahkan di dada dia, letak di kepala dia, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi SAW hampir nak wafat, panggil Fatimah, wahai Fatimah, ambilkan aku air semangkuk. Nabi celup tangan, tuan-tuan, Nabi letak di kepala, Nabi letak di dada. Sebab apa? Tak tahan, tuan-tuan, dengan keadaan nazak ni, tuan-tuan. Tak tahan dengan keadaan sakaratul maut. Kita, tuan-tuan, nampak orang duduk macam tu, ambil kain basah, tuan-tuan, letak di dada dia. Kalau dia boleh minum air, titikkan dalam mulut dia, biarkan mulut dia basah. Supaya apa? Supaya mudah nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Orang yang dapat menyebut kalimah la ilaha illallah di akhirnya nyawanya, percaya dan wajiblah ke atasnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekarang kita duduk la ni tuan-tuan, boleh sebut la ilaha illallah? Boleh. Tapi masa ni kalau boleh sebut la ilaha illallah pun kita tak sebut, jangan harap tuan-tuan di akhirnya kita esok kita boleh sebut la ilaha illallah. Sebab tu kalimah la ilaha illallah tidak perlu tuan-tuan bibir kita bergerak. Sebab apa? Allah nak mudahkan kita ketika mana saat sakarat tak mampu lagi dah bibir ni nak bergerak, tetapi kalimah la ilaha illallah dapat kena sebut dengan yang baik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kena ambil peluang masa kita duduk sihat ni tuan-tuan, masa kita duduk duduk boleh bercakap, masih ada tenaga ni, banyakkan sebut kalimah la ilaha illallah. Kita nak marah cucu pun sebut la ilaha illallah, hang teruknya tak apa. Sebut dulu kalimah Allah, sebut dulu, puji dulu Allah. Allahu Akbar, Allah hang buat perangai macam ni, sebut dulu. Nindak tuan-tuan, terus nak marah anak, terus nak marah cucu. Tu yang cucu kadang-kadang ketegak lah orang kata tuan-tuan. Anak pun kadang ketegak, sebab apa? Kita tak mula dulu dengan kalimah yang suci tuan-tuan. Kita nak marah anak, marahlah, tapi kita keluarkan dulu perkataan yang baik daripada bibir kita, mulut kita tuan-tuan. Maka mana sebagaimana seorang yang menarik besi jereji yang melekat di kapas basah, begitulah roh tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa. Sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Pedih ni tuan-tuan, seolah-olah tuan-tuan melekatnya kapas yang basah. Bila mana kapas yang basah tuan-tuan, kita ambil pergi letak atas bara api, jadi apa tuan-tuan? Dia akan naik macam berapi tu. Itulah seolah-olahnya bagi orang yang kafir. Walaupun tuan-tuan kita nampak orang kafir ni mati, Allah mudahnya meninggal dah, kena pula malam Jumaat pula tuan-tuan, tapi dia tetap juga menerima balasan tuan-tuan seperti mana yang diberitahukan kepada kita. Tak ada keistimewaan langsung. Walaupun dia kafir, tak ada keistimewaan langsung. Walaupun dia ni bagus tuan-tuan, setiap kali bulan Ramadan menghantar kita seorang sekapik berah, bagus sungguh lah dia ni kata. Mai jumpa kita bagi duit tuan-tuan RM100, derma kat masjid, macam-macam lah. Tapi dia kafir, dia tetap juga menerima balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang akan berlaku bagi orang yang kafir. Moga-moga kita tidak tergolong lah tuan-tuan, insya-Allah. Dan bila mana itu datangnya malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya, lalu nyawa tadi segeralah dibungkus dengan kain yang kasar. Bila mana tuan-tuan dia kentapkan roh tu keluar, maka diambilnya roh tadi tuan-tuan, letak dalam kain yang kasar. Dia bungkus dalam kain tuan-tuan. Dan tiba-tibanya terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak boleh bau. Yang bau ni tuan-tuan, iaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kita tuan-tuan duk nampak macam elok, tapi tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi roh orang yang kafir tuan-tuan, sebusuk-busuknya tuan-tuan, lebih busuk daripada bangkai. Sebab tu tuan-tuan, bangkai yang paling busuk adalah manusia. Walaupun kita jumpa kucing mati tepi jalan, busuk tak? Busuk. Manusia bangkai lagi busuk. Sebab apa? Manusia ni makan dalam pelbagai bentuk makan tuan-tuan. Macam-macam manusia makan. Sebab tu bila mana duduk di dalam kubur 2-3 hari tuan-tuan, perut akan mula pecah. Bila perut pecah tuan-tuan, lalat hijau, lalat taik tu orang panggil tuan-tuan, duduk di atas pun dah boleh bau tuan-tuan duduk. Baunya jasad kita yang dah pecah tuan-tuan. Sebab apa? Busuk sangat. Bila mana busuk, datanglah cacing dan sebagainya tuan-tuan. Jadi makanan cacing. Ini tuan-tuan, Allahu Akbar, yang akan berlaku tuan-tuan. Moga-moga kita selamatlah tuan-tuan. Lalu mana nyawa tadi dibawanya ke langit, sama juga tuan-tuan. Bagaimana roh orang yang beriman pun dimungkusnya dalam kain yang lembut, maka diangkatlah ke atas langit. Sama juga dengan orang yang kafir, direntaknya roh tadi, maka roh tadi tuan-tuan diletaknya dalam
kain yang kasar, maka diangkatnya dan dibawanya ke langit. Setiap mereka lalu segerombolan malaikat mereka lalu bertanya, roh siapakah yang amat hina ini? Sampai di setiap lapisan langit ni tuan-tuan, adanya penunggu malaikat sedang menunggu. Maka bila diangkatnya roh ni tuan-tuan, roh orang kafir ni, maka roh ni akan malaikat ketanya, roh siapakah yang paling hina ini? Dulu kita tengok tuan-tuan, kalau mana orang yang beriman diangkat roh ni tuan-tuan, setiap lapis ni dikatakan tanya, siapa dah roh yang paling, roh orang yang beriman ini? Itu dia tuan-tuan. Tapi kalau orang kafir, siapakah roh yang amat hina ni? Datang dalam bentuk cukup busuk. Malaikat bawa naik tuan-tuan, dibungkus dalam kain yang kasar. Setiap lapisan yang akan ditanya oleh malaikat setiap lapisan langit. Maka tuan-tuan, roh ini siapakah yang amat hina ini? Dan inilah roh Fulan bin Fulan, katanya malaikat. Malaikat yang bawa dalam roh orang kafir ni tuan-tuan. Maka bila mana ditanyakan malaikat di setiap langit, maka akan betul, inilah Fulan bin Fulan, dia kata cerita. Dan jawabnya mereka dengan nama yang terburuk ketika di dunia. Kalau orang beriman, dia akan sebut nama kita, nama yang terbaik di atas dunia. Tapi kalau mana orang ni tuan-tuan kafir, orang yang zalim, bila mana ditanya siapa roh yang hina ini, maka dia akan sebut Fulan bin Fulan, iaitu dia ambilnya daripada nama dunia ni, di atas muka bumi ni, nama yang paling buruk di atas muka bumi ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fil sammil qiyat wa kadzalika nazzil mujrimin. Tidak akan mana dibukakan bagi mereka itu orang-orang kafir, yakni pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sampai seandainya unta boleh memasuki lubang jarum sekalipun. Tak ada dah peluangnya untuk golongan orang kafir ni tuan-tuan, sehingga mana tuan-tuan nak masuk syurga Allah, tak ada peluang langsung. Dan juga tidak akanlah dibukanya pintu-pintu peluang bagi mereka ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bagaimana orang yang beriman akan dinaik tuan-tuan di 7 lapisan langit sampai di atas. Selesai dah tuan-tuan, maka akan diturunkan semula roh orang yang beriman tadi duduk di sisinya. Tu kita dah tengok dah sebelum ni. Tapi tuan-tuan, bagaimana mereka ni sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Tak lepas lah, sampai ni tergantung di atas ya tuan-tuan. Sampai lapisan di langit ni, nak turun balik masuk dunia, tak bagi dah, tak boleh dah. Tapi bagi orang yang beriman, naik sampai 7 lapisan langit, maka diturunkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di sisi jasad kita tuan-tuan. Sebab tu orang yang meninggal dunia, kita nampak, kita pergi ziarah, kita nampak jasad dia, sedangkan tuan-tuan, roh dia masih ada di sisi dia. Roh bagi orang yang meninggal dunia ni tuan-tuan, ada di sisi. Sebab tu bila mana datang ziarah jenazah, jangan buat benda tak senonoh. Sebab mereka masih lagi melihat, masih lagi tahu siapa yang hadir. Dan mereka tahu apa dia perbualan apa yang kita tengah perkatakan. Cuma dia tak bangun duduk, nak join sembang sekali, dia tak join tuan-tuan. Kalau dia join tuan-tuan, dia duduk sekali, sembang pasal aku pakai tak ada dah tuan-tuan. Tapi nak katanya dia tahu tak? Dia tahu siapa datang ziarah dia. Oh, ni kawan baik aku ni, dalam kuliah duduk sama-sama dengan aku, seronok. Dia seronok tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita ziarah ni, jangan kita buang masa bersembang-sembang di belakang, kena kopi kena biskut manyak. Allah, cerita sedap tak? Sedap. Terkena pula meninggal waktu malam pula. Dia pun kata nak jaga ustaz, biar celik biji mata, kena kopi tuan-tuan. Tak apa. Tapi yang penting ni kena ada orang jaga.
Lebih-lebih lagi waktu malam, kita kena bergilir-gilir, kena jaga. Jaga ni bukan suruh jaga saja. Bacalah Quran, bacalah Yasin tuan-tuan. Lebih-lebih baik lagi yang duduk di sebelah dia jaga mak dia, bapak dia ni, anak yang soleh. Ada 5 orang anak, alung dulu, lepas habis alung ke air gilir pula, bagi angah pula, sekali dia pelena pula, ganti orang lain pula, pakai duk ganti. Sentiasa mengalunkan bacaan ayat Al-Quran. Pernah saya jumpa tuan-tuan, jasad terbujur seorang diri, siapa pun tak hidup baca Yasin. Duduk di rumah teres tuan-tuan, sampai sampai pukul 11.30 malam. Tengok-tengok ni jasad ni tuan-tuan, duduk di ruang tamu seorang-seorang, siapa pun tak baca. Mana pergi anak dia? Duk sembang dekat luar tuan-tuan. Mana ada wadah dia? Duk sembang dekat luar. Kita masuk nak ziarah tuan-tuan, bagi-bagi sa'i, siapa pun duduk baca Yasin tuan-tuan. Allahu Akbar, kata Allah, anak ni ramai. Anak pun bukan kecil-kecil tuan-tuan, umur dah tua-tua dah, sembang tuan-tuan kat luar ni dengan kawan lah, dengan saudara mara lah. Kita ni tuan-tuan bukan pandai, tapi ada ilmu, ambil uduk tuan-tuan, duduk di sebelah baca Yasin. Kita pun duduk baca Yasin tuan-tuan, baru main seorang rupanya penakut tuan-tuan. Penakut, seorang pun tak mau baca. Kita pun dah letih tuan-tuan, habis baca, kita pun angkat pungkok nak balik. Semua pakai ikut balik pula tuan-tuan, semua pakai keluar habis. Ya Allah, saya kata ni bukan orang lain, ni mak hamba pun takut juga dengan mak hamba. Saya bangun tuan-tuan, saya main balik pukul 4 pagi tuan-tuan. Bukan kata banyak yang tidur, yang hidup pun tidur semua habis tuan-tuan. Kalau hilanglah malam tu lah, Allahu Akbar, masuk paper lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana orang yang meninggal dunia, kita benar-benar diamanahkan tuan-tuan untuk jaga, sama-sama kena jaga. Jangan kita biarkan tuan-tuan jasad itu terbujur ke seorangan diri dia. Sebab tu tujuan kita belajar ni tuan-tuan, kita kena tahu, walaupun kita nampak jasad dia tuan-tuan duduk terdiam, terkaku, tapi dia masih lagi mengetahui tuan-tuan siapa yang hadir, siapa yang buka bajunya, siapa yang juruhkan air di tubuhnya, siapa lagi yang buat perkara-perkara yang baik. Dia nampak. Dia boleh tahu ni siapa ni yang datang tuan-tuan, pemandi jenazah semua dia nampak. Sebab tu bila mana mandi jenazah kena berhati-hati tuan-tuan, jangan sakitkan tubuhnya. Sebab apa? Dia akan berkata, wahai sahabat aku, jangan kau berkasar dengan aku sakit tadi pun tak ada lagi. Ni dak tuan-tuan, datang pemandi jenazah, dia nak cepat. Sebab jenazah tempat ni pula meninggal lagi tu. Dia main-main tuan-tuan, dia gasak tuan-tuan macam cuci kereta. Ni saya pernah tengok tuan-tuan. Kesian tak? Kesian. Dia tunyuh lah muka dengan ayak tuan-tuan, tunyuh ni masuk ayak habis dalam hidung tu habis. Allahu Akbar. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Sebab tu orang yang nak menguruskan jenazah ni, nak mandikan jenazah ni, salah satu sifat dia, sifat kasih sayang, dia kena ada. Sebab tu tuan-tuan, orang yang nak mandi jenazah ni sebaik-baiknya daripada kalangan ahli keluarga dia. Kalau bapa meninggal, anak-anak masuk, menantu masuk, mandikan, peganglah jasad ayah dia, buat kali terakhir. Berbezanya kalau mana tuan-tuan jasad kita ini dimandikan oleh orang lain, berbeza daripada segi apa? Kasih sayang. Cara mandi semua sama. Berbeza ni kalau dia pegang ni, kalau anak pegang bapak ni tuan-tuan, mulut dia akan sentiasa, ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku, ya Allah. Ambil ayat juruh tangan, ya Allah, ni tangan ayahku ni, ya Allah, kegugurkanlah dosa-dosa tangan ayahku, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, doa kuat-kuat. Abang kat anak kita meninggal esok, ampun mandikan aku, apa, doa lah banyak-banyak. Sebab apa? Bila apa doa, aku dengar, aku seronok kalau anak yang mandikan aku. Sebab tu tuan-tuan, kita ada anak berapa orang? 5 orang, 6 orang. Kena pilih dah tuan-tuan. Mana anak yang soleh,
mana anak yang nak mandi jenazah, mana anak yang nak imamkan solat jenazah, mana ada anak yang boleh baca talqin. Dia tuan-tuan, seronok tak kalau kita meninggal dunia, anak-anak yang buat semua, seronok tuan-tuan. Ayah saya meninggal tuan-tuan, saya rasa ayah saya seronok, moga-moga seronok tuan-tuan, sebab saya mandikan dengan abang saya tuan-tuan. Abang ipar mandi, cucu pun tolong bagi mandi. Saya harap ayah saya seronok. Bibir saya ni tuan-tuan tak habis-habis doa, dia tengah mandi doa ya. Yang dia dengar ni tuan-tuan pakai doa amin, amin. Sebab apa? Siapa dah tuan-tuan buat kali terakhir kita nak pegang tubuh ayah kita, tengok kaki, ya Allah, ayah kaki saya bengkak tuan-tuan, dia jadi sengit. Pegang kaki dia, ya Allah, dah lama dah ayah aku menderita macam ni, ya Allah, moga kau sembuhkanlah, ya Allah. Tapi dah kau dah ambilnya, ya Allah, menjadikan ia pahala baginya, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, Allah jadikan kita sakit ni tuan-tuan, Allah nak bagi pahala bagi kita. Sebab tu bila mana Allah uji kita sakit, Allah berikan kita segala-galanya masa kita duduk hidup ni, Allah nak ringankan kita di penghujungnya tuan-tuan. Tu kita kena ingat. Jadi tetap rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap rahmati Allah sebagai pengajaran. Moga-moga tuan-tuan, kalaulah kita tidak ada anak lelaki, maka tuan-tuan kita ada anak perempuan, maka carilah menantu yang baik tuan-tuan. Carilah menantu yang soleh. Jangan cari hantu, menantu tuan-tuan, menantu. Sebab tu anak perempuan kita nak berkahwin, izinkan dia berkahwin. Tapi kita kena jadi, kita kena selidik, kita kena jadi penemuga dulu. Orang kata make interview, tanya dulu, dia nak mai ziarah boleh, ambil waktu maghrib ke, waktu zuhur ke, tu waktu tu yang cantik tu. Boleh tak tengok azan, kita sekarang ni kita tak pergi surau, kita sembahyang dekat rumah. Suruh dia azan tengok, alamak pakcik tak boleh lah surau saya hari ni, tak apa nak ni. Tak apa, pakcik azan. Habis dia azan, kita iqamah, suruh dia jadi imam pula tuan-tuan. Tengok dia meletak ke tak meletak. Tapi kalau dia kata boleh pakcik, tengok orang pun budak pun kemai, dia baca pun boleh lah, kita tak mau lah sampai surau sudah, kita tak mau lah, tak apa lah, tak boleh baca cukup lah. Maksudnya kalau dia boleh jadi imam, dah tentu dah dia boleh jadi imam yang terbaik, ketua keluarga terbaik untuk anak kita tuan-tuan. Itu dia pegang. Yang kedua, dia boleh baca Quran dengan yang baik, cukup. Boleh jaga solat, boleh baca Quran, sudah memadai. Kerja ni ke belakang tuan-tuan. Jangan pula cari yang tak ada kerja, bersalah juga. Sebab apa tuan-tuan? Dia nak cari nafkah, nak bagi kepada anak kita tuan-tuan. Itu pun salah satu juga benda yang kita kena tengok. Tapi yang paling utama, bab solat, bab baca Quran. Kalau dua ni alhamdulillah bagus, tapi kalau boleh esok juga agak nikah tuan-tuan. Tu nak katanya nak cari menantu, bukan cari hantu tuan-tuan. Sebab apa? Inilah tetap peluang kita bila mana kita meninggal dunia, mereka lah yang akan menguruskan jenazah kita tuan-tuan. Jadi tetap rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara itu tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi bagaimana kita nak lihat saat-saat apa ini sampainya penghujungnya bagi orang yang derhaka atau orang yang zalim, zalim dalam ketika mana kematiannya tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan, pada hari yang sama, minggu yang sama. Moga-moga tuan-tuan walaupun sebentar adanya pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan 40 minit ni insya-Allah ambil kesempatan di penghujung kuliah ni tuan-tuan, kita nak berdoa. Moga-moga tuan-tuan doa-doa kita adanya orang alim dalam ni, orang yang soleh tuan-tuan, yang orang soleh yang puasa sunat, rajin solat sunat. Orang yang rajin datang solat berjemaah ni tuan-tuan adalah orang yang soleh. Maka doa dia tuan-tuan, doa dia dimakbulkan oleh Allah. Moga-moga amin dia tuan-tuan, semua akan dapat manfaat daripada doa-doa yang akan dibacakan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma afil lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq. Ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terima kasih Ya Allah kerana mengizinkan kami untuk hadir, untuk duduk dalam taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, Ya Allah, pilihlah kami lagi Ya Allah untuk kami hadir dalam rumah-Mu ini Ya Allah. Ya Allah, dengan hidayah yang berikan kepada kami ini Ya Allah, janganlah Kau ambil semula hidayah ini Ya Allah, sehinggalah di saat mana kami di saatnya sakaratul maut kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau gugurkanlah dosa-dosa kami Ya Allah. Dosa yang terlalu banyak di antara kami Ya Allah. Dosa-dosa yang kami ketahui ataupun dosa yang kami tidak ketahui Ya Allah. Dosa yang akan datang ataupun dosa yang telah lalu Ya Allah. Ya Allah, kami mohon sesungguh kepada Engkau Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa yang kami pikul ini Ya Allah, supaya mudahnya kami untuk bertemu di hadapan-Mu nanti Ya Allah. Kalau tidak Ya Allah, malunya kami untuk bertemu dengan Engkau Ya Allah dengan dosa-dosa kami ini Ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang, yang kami rindu Ya Allah. Ayah kami Ya Allah, yang seringkali kami bermimpi wajah ibu dan ayah kami datang dalam mimpi kami Ya Allah. Tanda rindunya kami pada ibu dan ayah kami Ya Allah. Ya Allah, kegugurkanlah dosa-dosa mereka Ya Allah. Mereka berada di alam barzah Ya Allah, sedang menunggukan doa-doa daripada kalangan kami, anak yang soleh, anak yang solehah Ya Allah. Maka Ya Allah, Kau sampaikanlah doa kami ini kepada mereka Ya Allah. Kau terangilah kubur mereka Ya Allah. Kasihanilah mereka Ya Allah. Kau angkatlah darjat mereka di sisi Engkau Ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah segala amal ibadah mereka semasa hidup dulu Ya Allah. Kalaulah ada salah silapnya dalam mereka beribadah Ya Allah, mohon Kau ampun dan maafkanlah mereka Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon padamu Ya Allah, ampunkan dosa isteri kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami Ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kehidupan isteri kami Ya Allah. Panjangkanlah usia isteri kami Ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan isteri kami Ya Allah. Tenangkanlah kehidupannya Ya Allah. Jadikanlah isteri kami ini isteri yang salihah. Jadikanlah isteri kami ini ibu yang salihah kepada anak-anak kami Ya Allah. Allahumma Rahman Ya Rahim, kami mohon padamu Ya Allah, yang hadirnya pada malam ini yang sedang berhajatkan sesuatu kepada Engkau Ya Allah, mohon Kau tunaikanlah hajat-hajat mereka Ya Allah. Apa yang terdetik dalam hati mereka Ya Allah, mohon Kau makbulkanlah hajat-hajat mereka Ya Allah. Adanya daripada kalangan kami yang hadir ini atau yang sedang menyaksikan live ini Ya Allah, yang mana sedang diuji dengan kesihatan, mohon Kau berikan kesembuhan kepada mereka Ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka Ya Allah, untuk memudahkan urusan mereka untuk beribadah kepadamu Ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami rezeki yang halal, jauhkan kami daripada rezeki yang haram. Permudahkanlah urusan rezeki kami Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu Ya Allah, rahmatilah kehidupan kami di atas muka bumi ini Ya Allah. Panjangkanlah usia kami dalam rahmat-Mu Ya Allah. Ya Allah, ada yang daripada kalangan kami hadir sedang bersedih hati Ya Allah, mohon kurniakanlah kami berita-berita gembira dalam kehidupan kami ini Ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada hasutan syaitan, jin dan iblis Ya Allah. Jauhkan kami daripada gangguan-gangguan dan anasir-anasir luar Ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami Ya Allah yang kami sayang. Ampunkan dosa seluruhnya zuriat-zuriat dan keturunan-keturunan kami Ya Allah. Jadikan daripada kalangan mereka ini anak yang saleh dan salihah. Jadikan daripada kalangan mereka ini akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Ya Allah, berilah kajian cemerlang kepada anak-anak kami Ya Allah. Bukan hanya cemerlang kepada pelajarannya dunianya, malah cemerlang di akhirat kelak Ya Allah. Cemerlangkanlah cucu-cucu kami Ya Allah. Jadikan mereka berjaya dunia dan akhiratnya Ya Allah. Jadikanlah akhlak mereka akhlak yang terbaik Ya Allah. Jadikanlah mereka ini seorang penghafaz Al-Quran, seorang pecinta Al-Quran, dan menjadi seorang alim ulama suatu hari nanti Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكون من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, saya mohon maaf
Jika ada salah dan silap, yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jahil itu ada kelemahan diri saya sendiri, tuan-tuan. Wallahu alam. Insya-Allah kita bertemu lagi siri-siri yang akan datang. Istiqamah dalam beribadah insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.